dalam surah Luqman, Luqman pernah nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu mensyirikkan Allah, kerana sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi berdasarkan perkataan Nabi SAW itu yang merujuk kepada ayat dalam surah Luqman, kita faham bahawa zalim dalam ayat ni adalah syirik. Maknanya orang yang beriman dan tidak syirik. Sama dengan yang kita bincang pada minggu lepas. Kita bincang dua syarat kali dua rukun la ilaha illallah. Apa dia? An-nafyu dan isbat. Ingat tak? Nafi dan isbat. Nafi maknanya nafi syirik. Nafi menafikan sekutu bagi Allah. Isbat mengisbatkan, mensabitkan keesaan ini hanya bagi Allah. Jadi ayat ni pun sama. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan dengan kesyirikan. Ini penting supaya apa? Supaya kita tahu iman ni dia kena ikhlas kerana Allah, yakni murni. Tidak boleh dicampur aduk. Okey? Kadang-kadang syirik ni, dah nama pun syirik dah. Syirik ni kongsi. Bukan makna kita tak beriman kepada Allah. Orang yang syirik tu kadang-kadang dia beriman je kepada Allah. Tapi yang masalah berlaku ialah bercampur dengan kesyirikan. Kan? Tengok orang kadang-kadang dukun. Tahu dukun? Bomoh. Bomoh ni kadang-kadang dia lah ustaz, dia lah bomoh. Kita panggil uskun. Ustaz dukun. Bukan buah sukun. Uskun. Ustaz dukun. Dialah ustaz, dialah dukun. Waktu di masjid, dia ustaz. Balik rumah, dia dukun. Di masjid, sembah Allah, Allahu Akbar. Waktu bomoh, baca menteri tu, baca jampi tu. Di masjid, minta tolong dengan Allah. Balik rumah, minta tolong dengan wali-wali ataupun ahli naubah ataupun penjaga-penjaga. Zaman dulu yang penjaga ni orang panggil mambang. Mambang tanah, mambang air, mambang api dan mambang angin. Lepas tu tak ingat ada ayat tu. Mambang, segala mambang tak ingat adalah. Tapi maknanya dalam dulu dia minta dengan mambang. Minta dengan mambang ni sebab dia percaya mambang ni lah jaga bumi, jaga tanah, jaga air, jaga api, jaga angin. Penjaga. Mambang-mambang ni siapa sebenarnya? Jin lah. Ada orang minta bantuan dengan jin, dia tak rasa dia ni melakukan kesyirikan sebab dia solat, dia juga reti mengucap. Yang ni bahaya. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan syarat. Dalam ni pertama sekali, orang beriman tidak boleh mencampurkan iman dengan syirik. Sebab tu kita orang tengok orang yang ahlu tauhid ni dia tegas. Tegasnya sehingga dia ni nampak memecahkan antara orang panggil pemecah belah masyarakat. Kan ada satu video Ustaz Riyad, dia sebut apa? Orang gelar ahli tauhid ni pemecah belah masyarakat. Okey? Jadi dia mengajak kita janganlah pecah belah masyarakat, kita satukan masyarakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat tu cantik, tapi kita kena faham apa maksud pecah dan apa maksud bersatu. Kalau maksud pecah ni maknanya memecahkan antara iman dan syirik, makna itu penting, perlu. Sebab apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Allah Ta'ala kata jangan kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Kalau istilah kita nak bersatu, maknanya orang buat syirik mu jangan marah, orang buat salah mu jangan tegur. Kita bersatu dalam keadaan tu,
itu adalah persatuan yang dibenci oleh Allah. Pasal apa? Kita tak buat amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau pecah tu maknanya memecahkan antara hak dengan batil, memecahkan antara tauhid dengan syirik. Mana itu penting. Pasal apa? Syirik dengan tauhid ni tidak boleh bersatu. Bukankah Umar Al-Khattab juga digelar sebagai Al-Faruq? Al-Faruq ni apa? Pembeza atau pemecah. Kenapa? Sebab dengan Islamnya Umar, maka terpisahlah antara kebatilan dengan kebenaran. Orang tahu mana batil, orang tahu mana betul. Digelar Umar Al-Faruq. Okey? Quran juga dipanggil Al-Furqan. Kenapa Al-Furqan? Kerana Quran ni membezakan, memisahkan antara yang mana betul dengan yang mana salah. Jadi kalau maknanya memecahkan tu antara kebenaran dengan kebatilan, maka kita setuju. Dan kalau bersatu tu bererti mencampur adukkan antara kebatilan dengan kebenaran, maka kita pun tak setuju. Pasal apa? Sebab Al-Quran ajar kepada kita, keimanan dengan kesyirikan ni tidak boleh bercampur. Boleh faham tak? Orang kita kadang-kadang kita ni jangan bergaduh. Jangan bergaduh dalam erti kata orang buat syirik jangan marah. Ai pelik tu. Kan? Orang buat maksiat jangan tegur. Mana boleh? Ikut orang tu lah nak buat sunnah ke nak bid'ah ke, mudah diam-diam je. Jangan cakap apa. Seolah-olah orang tu dia buat apa saja yang dia nak buat. Tidak boleh. Dalam Islam, kebenaran dengan kebatilan mesti jelas. Syirik ni tidak boleh bercampur dengan tauhid. Kalau bercampur antara syirik dengan tauhid, apa jadi? Masalah tauhid. Tu je. Kalau kata uskun tadi, dialah ustaz, dialah dukun. Sampai di hari akhirat, hak mana yang dominan? Syirik ke tauhid? Syirik membatalkan tauhid dia. Okey? Melainkan dia bertaubat daripada kesyirikan dia, barulah tauhid tadi akan dominan. Barulah tauhid tadi menghapuskan dosa-dosa dia. Tapi kalau dia tak bertaubat, dia bawa dua-dua, syirik pun ada, tauhid pun ada, bercampur aduk. Apa berlaku? Syirik tadi membatalkan semua amalan dia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebab tu dalam bab ni, saya ulang sekali lagi, kita mesti jelas, tegas dan tetap pendirian. Dalam soal tauhid dengan syirik tidak boleh bercampur. Kalau betul-betul orang tu nak jaga tauhid dia, apa saja yang melibatkan syirik, dia akan berlepas diri daripadanya. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim AS, innani bari'un mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk dari orang musyrik. Nabi Ibrahim ni dia berlepas diri daripada kesyirikan.